Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT versus Kawasaki Frontale, yang mana JDT kalah 1-0 hasil jaringan dari Masinio. Untuk perlawanan ni, apa yang kita boleh belajar secara keseluruhan daripada perlawanan adalah mengenai satu kesilapan kecil apabila bertanding di peringkat pertandingan terbesar di Asia, maka kita akan dihukum. Dan dalam pada masa yang sama, sekiranya kita tidak cukup tajam dan tidak cukup klinikal apabila berada di hadapan gawang ataupun mendapat peluang-peluang yang terhidang dan kita gagal untuk sudahkannya kepada jaringan, maka kita tidak boleh membantu pasukan untuk membawa kepada kemenangan ataupun sekurang-kurangnya satu mata. Jadi klinikal dan juga mistake, itu adalah antara poin yang kritikal lah untuk kita tekankan dalam video ulasan kali ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni, bagi saya kedua-dua pasukan sebenarnya bermain dalam game yang berintensiti tinggi dan kedua-dua pasukan menunjukkan satu corak permainan yang menarik. Bahkan daripada segi statistik, kalau kita lihat ball possession memang dimenangi oleh JDT. Cumanya daripada segi defensive structure, daripada segi corak bertahan, bagaimana pasukan Kawasaki Frontale berjaya untuk bertahan dengan baik, berdisiplin, memenangi era duel dan cepat untuk close ruang-ruang kosong yang ada daripada memberi ruang kepada pemain JDT untuk terus melakukan percubaan. That is a good thing dan juga great thing tentang pasukan Kawasaki Frontale. So itu adalah satu corak defensive structure as a team, as a unit yang ditunjukkan oleh Kawasaki. Memang marvelous dan memang orang kata apa, solid lah. Dan kalau kita lihat daripada segi attacking wise, memang JDT lebih berbahaya. Cumanya kalau kita lihat daripada peluang-peluang yang dicipta dan juga bagaimana strike force pasukan Kawasaki berjaya untuk exploit dan juga menggunakan kelemahan JDT di bahagian pertahanan, kita boleh nampak yang sebenarnya mereka juga adalah sangat berbahaya di bahagian hadapan. Cumanya untuk game ni, bagi saya Gomis dan juga di second half iaitu Leandro Damiao, kedua-dua striker Kawasaki memang tak berfungsi langsung lah. And cumanya daripada segi di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, mereka memang sangat efektif dalam serangan. Tetapi selepas Masinio keluar, memang kita boleh nampak yang Kawasaki Frontale tidaklah terlalu eager ataupun tidak terlalu untuk menyerang. Sebaliknya mereka lebih sit deep and low block untuk memastikan yang JDT tak ada ruang untuk melakukan percubaan di dalam di box mereka. Jadi mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk pasukan JDT ada perkara positif yang kita boleh ceritakan tentang pasukan JDT dalam perlawanan ni. Perkara positif yang pertama adalah bagaimana kalau kita lihat di bahagian tengah, iaitu gandingan Hong Wan, Afiq Fazail dan juga Heberty, yang mana untuk game ni kita boleh nampak Afiq Fazail, Hong Wan, Heberty dan juga Yuan Muniz, 4 orang pemain di bahagian tengah, iaitu bermaksud memang JDT lebih kepada untuk overload di bahagian central area ataupun di kawasan tengah lah, untuk cover up half space central dan juga half space belah kiri. Jadi benda ni positif kalau kita lihat daripada segi ball progression yang dilakukan oleh pasukan JDT, yang mana kalau kita lihat di bahagian tengah, JDT banyak menggunakan Hong Wan sebagai centre back ataupun lebih kepada midfield yang drop deeper di bahagian pertahanan lah, dan memberi ruang kepada Afiq Fazail dan juga Heberty serta Yuan Muniz untuk lebih advance ke bahagian hadapan. Jadi connection dan juga ball progression yang ada di bahagian tengah boleh saya katakan cukup marvelous, terutamanya daripada segi Heberty, yang mana untuk game ni Heberty lebih dijadikan sebagai playmaker ataupun pemain number 10 lah, untuk menggerakkan corak serangan pasukan JDT di kawasan pihak lawan. Dan kalau kita lihat daripada segi work rate yang ditunjukkan oleh Heberty, memang dia sangat bagus. Cumanya kekurangan Heberty dalam game ni kalau kita lihat daripada segi a few times ataupun beberapa touch up ataupun beberapa touches, beberapa sentuhan yang dilakukan oleh Heberty, boleh dikatakan daripada segi decision wise dia agak lambat untuk melakukan ataupun untuk melepaskan bola ataupun buka ruang kepada pemain-pemain lain. Tapi overall Heberty berjaya menggerakkan bahagian tengah dengan sangat baik. Cumanya dia sedikit berbeza dengan penggunaan daripada Yuan Muniz, yang mana boleh saya katakan jika pemain yang perlu di-highlightkan oleh pasukan JDT dalam game ni, saya boleh katakan Yuan Muniz is the best player untuk pasukan JDT dalam perlawanan ni. Yuan Muniz bertindak sebagai seorang general di bahagian tengah dengan sangat baik. Kalau kita lihat apa kelebihan yang ada pada Yuan Muniz ni, salah satunya adalah daripada segi dia punya vision dan dia punya long passing, yang mana banyak true-ball yang dilakukan oleh Yuan Muniz berjaya untuk membuahkan hasil kepada corak serangan pasukan JDT dan meletakkan bola di
sudut yang berbahaya di kawasan Kawasaki Frontale. Kalau kita lihatlah, banyak passing-passing dia memang on point, dan bagaimana dia suicide, bagaimana dia melakukan pertukaran daripada side kiri ke kanan, inside lah, bagaimana dia open game, bagaimana operan bola yang dilakukan ke bahagian hadapan. Memang Yuan Muniz is one of the best player yang ada dalam padang. Bahkan Yuan Muniz juga banyak untuk involve dengan berada di dalam D-box. Sebagai contoh, kita ada satu percubaan yang Backson sentuh sikit je, yang bola tu terkena tiang, yang mana waktu tu Yuan Muniz berjaya membawa off ball movement yang sangat bagus daripada situasi throw in. Matt Davis throw in kat dia, dan Yuan Muniz control that ball dengan very good. So dia beat 2-3 player Kawasaki sebelum dia buat cutback. Tapi sayang, Backson gagal untuk sudahkan peluang tersebut lah. Jadi overall bagi saya, Yuan Muniz is a good player in term of transition ketika pasukan JDT menyerang. So dia boleh bertindak daripada bahagian bawah, dan dia boleh cepat untuk naik memberi supporting kepada Heberty lah di bahagian tengah, dan juga kepada Arif Aiman ataupun Backson di dalam kawasan D-box. So memang saya boleh pujilah kepada Yuan Muniz. Manakala untuk Afiq Fazail dalam a few 10 minutes, dalam 20 minit yang pertama, kalau kita lihat Afiq Fazail boleh dikatakan agak membuat simple mistake. Sepertinya dia buat back pass ataupun passing yang tidak beberapa accurate, yang boleh dipintas ataupun di-intercept oleh pemain Kawasaki Frontale. Tetapi selepas 20 minit yang pertama, kita boleh nampak yang Afiq Fazail mula untuk melakukan sesuatu yang lebih bagus. Dia menjadi the bridge ataupun connector di antara Hong Wan dan juga Yuan Muniz. So Afiq Fazail lah yang menjadi penghubung di antara bahagian pertahanan dan juga bahagian tengah dalam transisi untuk menyambungkan daripada bahagian bawah ke bahagian atas. So Afiq Fazail memainkan peranan yang penting untuk game ni. Manakala bagi saya, Hong Wan as a pivot, he memang buat something yang bagus. Even dia kena yellow card early game, dia memang kena yellow card early game. Awal game dia kena kad kuning, tetapi itu tidak menghalang beliau untuk melakukan defensive duty dengan sangat baik lah, dan dia berjaya untuk cover up bahagian tengah dengan baik, bagi bantuan kepada pertahanan dengan baik, dan dalam pada masa yang sama dia bantu build up daripada bahagian bawah dengan baik. So bagi saya, Hong Wan dia antara player yang clever, dan dia juga pandai untuk menempatkan diri dia untuk game ni, untuk naik ke atas bagi memberi support yang bagus kepada Backson dan sebagainya. Dan kita boleh nampak juga dia ada 1-2 dengan Backson. Cumanya daripada segi 1-2 tu memanglah ada the last decision ataupun the last part memang kurang memuaskan, tetapi kita boleh nampak kesungguhan yang Hong Wan buat. Dan ini juga adalah pengalaman untuk Hong Wan yang beraksi dalam saingan ACL untuk first time diturunkan sebagai first 11 untuk season kali ni. So benda tu memang positif lah untuk pemain muda seperti Hong Wan. Jadi overall midfield pasukan JDT dah buat something yang boleh saya katakan bagus. Cumanya adalah a few things yang mereka kena perbaiki, tapi overall mereka dah bermain dengan bagus. Dan kemasukan Hendrik Dos Santos dan juga Syamil Kutiaba di second half, tetapi bagi saya kemasukan kedua player tu agak lambat lah. Sebab apa? Sebab walaupun Hendrik Dos Santos masuk, kita boleh nampak import yang ada pada Hendrik ni, dia pandai untuk supply ball daripada bahagian tengah ke atas dengan sangat accurate. Dia banyak melakukan long ball dan juga passing jauh yang padu. So bagi saya vision dan juga kreativiti yang ada pada Hendrik semalam membantu juga dalam beberapa minit yang terakhir. Dan Syamil Kutiaba bila dia masuk, kita boleh nampak yang bahagian tengah lebih dominance dan lebih bagus dan juga agresif untuk melakukan gerakan ataupun kerja-kerja kotor dan memenangi bola di bahagian tengah lah, untuk ball winning midfielder kat situ. Dan sebab yang benda yang Hong Wan tak boleh nak lakukan dalam the whole game. Sebab apa Hong Wan tak boleh lakukan? Kita tak boleh salahkan dia sebab dia ada yellow card. Jadi bila dia kena early yellow card, dia nak main agresif macam Syamil main waktu dibawa masuk, memang a bit different lah. Sebab kalau dia buat lagi satu mistake, mungkin dia kena kad merah. So in term of midfield, memang bagi saya tak ada masalah lah untuk pasukan JDT. So itu untuk pasukan midfield. Untuk defense department, bagi saya defense department pasukan JDT untuk game ni, mereka bermain dengan baik. Saya tak ada masalah sangat. Cumanya Jody Ahmad dan juga Shane Lowry, mereka memang satu pairing, satu pasangan yang boleh saya katakan marvelous dan memberi satu import yang positif kepada bahagian pertahanan. Cumanya apa kekurangan antara kedua-dua player ni? Apa yang kita nampak selalunya Jody Ahmad dan juga Shane Lowry yang banyak kena cover up tempat Kobe Ong, dan juga Shane Lowry juga kena cover up tempat Jody Ahmad. Sebab untuk game ni boleh saya katakan ada beberapa Jody Ahmad dalam pegangan bola, boleh dikatakan bila dia kena pressing, dia kehilangan bola. Contohnya macam Marcinho dapat bola tersebut, yang mana dia dapat bola, dia bawa bola pergi masuk, nasib baiklah Shihan dapat save kan bola tu kan. So benda tu boleh katakan boleh dielakkan daripada buat simple
mistake macam tu. Tapi overall game jadi amat dengan Shane Lowry, mereka berdua menjadi center back yang bagus. Dan untuk Koh Bee Ong, game ni kita boleh nampak lah, dia memang diutiliskan ataupun digunakan macam biasa untuk cover up bahagian kiri, bahagian wide area di bahagian kiri lah. Cumanya bila dia bernaik ataupun naik lebih ofensif, apa yang kita boleh nampak daripada segi efektif, bagaimana dia cover up bahagian kiri untuk game ni, tidaklah dia boleh cover macam dekat saingan Liga Super. Sebab apa? Sebab dia kena stable. Maksudnya dekat sini dia kena bahagikan bila mana dia nak naik dan bila mana dia nak kena turun. Sebab apa? Sebab Kawasaki Frontale pun banyak attack di bahagian kiri pasukan JDT. Jadi bila Koh Bee Ong jadi macam ni, kita tak boleh nak utilize Koh Bee Ong dengan 100%. Sebab dia bila dia naik, dia akan terekspos di belakang. Jadi bila nak recovery, Koh Bee Ong kena turun balik. So benda ni macam kita boleh nampak yang Koh Bee Ong boleh dikatakan bila dalam fasa attacking, dia agak isolated. Tak ada orang nak bantu dia sangat untuk membentuk ball progression dan juga combination play di bahagian kiri. Sebab memang JDT tak main dengan winger kiri. Winger kiri yang akan jadi adalah lebih kepada Koh Bee Ong. Sebab Heberty dah masuk lebih kepada overload di bahagian central. So benda tu kita boleh nampak lah, bila serang belah kiri, Koh Bee Ong tak berapa nak menjadi. Tapi in term of dia bantu build up, semua dah bagus. Cuma dia tak boleh nak lebih advance ataupun nak lebih offensif macam dia selalu main dekat Liga Super lah. Sebab dia kena cover up balik tempat dia di bahagian bawah. Untuk game ni juga, Matt Davis bagi saya tak ada masalah bila dia buat overlap, dia bantu Arif Aiman buat combination play. That is a good thing. Dia berjaya kawal Marcinho dengan baik. Cumanya ada kelemahan yang saya dapati kepada Matt Davis adalah sewaktu pasukan Kawasaki attack di bahagian kiri, dan apabila mereka meletakkan bola di bahagian kanan pasukan JDT, yang mana kiranya Kawasaki belah kanan, belah kiri Kawasaki Marcinho lah kan. So dia akan fight dengan Matt Davis lah. Apabila Kawasaki meletakkan bola di belakang Matt Davis dengan hantaran-hantaran lintang, kita boleh nampak yang Matt Davis punya bahagian belakang terekspos, yang mana 2 kali Marcinho berjaya untuk 2 atau 3 kali lah, Marcinho berjaya untuk dapatkan bola daripada hantaran lintang yang dilakukan oleh pemain di bahagian kanan pasukan Kawasaki ataupun di bahagian kiri pasukan JDT lah. So berapa kali hantaran-hantaran tersebut berjaya untuk menjumpai Marcinho. Satu, Marcinho dia touch guna kaki tapi bola tu pergi depan Shihan je. Satu lagi tandukan yang mana bola tu tersasar. So benda tu memang nampak kekurangan sikit lah. So Matt Davis perlu aware dengan pergerakan off ball movement daripada pihak lawan yang mana melakukan larian di belakang beliau. So benda tu kena aware sikit. Tapi in term of defensive dalam 1v1, dalam tutup ruang, Marcinho memang tak boleh nak bergerak sangat. Tapi Marcinho dia ada pace yang laju, tapi Matt Davis still boleh cope lagi, boleh steal lagi, boleh fight. Dan dalam fasa attacking pun Matt Davis boleh bantu Arif Aiman dengan baik lah. So benda tu positif lah. Untuk goalkeeper Shihan, bagi saya nak salahkan Shihan untuk gol daripada Kawasaki yang dijalinkan oleh Marcinho, kita kena fikir jauh. Sebab Shihan keluar game tu, bola tu kan, sepatutnya dia kena communicate dengan defense kan, tapi mungkin tak ada communication yang bagus, miscommunication. Shihan keluar tapi tak dapatkan bola, lepas tu bola terbiah dapatkan Marcinho pun dalam keadaan yang mana waktu tu tak ada orang jaga, sama ada Jody Ahmad ataupun tak ada orang jaga dekat situ. So dia antara goalkeeper dengan defense department kena tanggungjawab lah untuk benda tu kan, communication dan tak ada siapa marking. Dan disebabkan Matt Davis dah challenge ball, Shihan keluar tak dapat bola, gol kosong, end goal. Dan Marcinho boleh buat volley, no one is challenge him. So benda tu pun kena coordinate balik lah antara goalkeeper dengan defense department. Okay, itu untuk midfield dengan defense, tak ada masalah. Untuk strike force pasukan JDT untuk game ni, Backson, Arif Aiman. Bagi saya untuk game ni, Arif Aiman is really good. Dia buat something yang bagus. Obviously ada 2 kali dia dijatuhkan, and satu dia ref bincang guna VAR. Memang VAR tak tengok kat TV, tapi dia bincang guna telinga. Tapi keputusan tu mesti lagi boleh dipertikaikan lah. Cumanya bab VAR ataupun keputusan ref tu saya tak mau bincang lah. Yang tu biarkan penyokong dan juga fan-fan yang tengok video ni komen lah. Cumanya untuk Arif Aiman, game ni bagi saya dalam dia punya gerakan tertumpu kepada Arif Aiman. Banyak pergerakan serangan pasukan JDT adalah move forward dan juga terlalu straight forward to the Arif Aiman. And bila Arif Aiman dapat bola, dia boleh gelecek 2-3-4 orang, tapi at the end of the day
bila dia buat last part or crossing, pemain pasukan Kawasaki dah boleh baca apa yang Arif Aiman nak buat. So benda tu agak a bit repeating. Benda tu dia repetition, pengulangan yang menyebabkan Kawasaki boleh defend really well. So apa yang mereka lakukan adalah mereka letak 2 ataupun 3 player marking Arif Aiman, dan yang selebihnya mereka overload dan marking Baeksen dalam kotak penalti. Sebab at the end of the day, Baeksen is a target man. So benda tu yang kita nampak untuk game ni. And apabila JDT dalam fasa menyerang, Arif Aiman diguna pakai, dia bagus, tapi at the end of the day kita tahu apa yang bakal dilakukan. Jadi Kawasaki dia dah boleh expect that thing, so dia boleh halang gerakan tersebut. Dan untuk Baeksen pula, untuk game ni bagi saya dia kurang sharp, ataupun dia punya awareness untuk reaction toward the ball tu agak kurang. Sebab apa? Sebab ada beberapa hantaran cutback dilakukan kepada Baeksen gagal untuk execute dan juga memberi reaksi yang baik kepada hantaran tersebut. Jadi kurang meyakinkan lah. Daripada segi fizikal, Baeksen pun agak mudah sebab dia kena mark terlalu ketat, so dia tak boleh nak beat fizikal pihak lawan. Tapi overall Baeksen ada satu shot on target yang bagus, yang mana dia hantaran pada Afiq Fazil, dia buat shooting jarak jauh. Cumanya attacking strike force memang kurang sharp. Arif Aiman ada peluang, Baeksen ada peluang, tapi mereka kurang tajam. So mereka boleh perbaiki daripada segi sharpness, bagaimana mereka nak execute dan lebih clinical. And kalau tak, mungkin mereka dah boleh score 2 ataupun 3 gol, tapi sayang mereka gagal untuk score that thing lah. Overall bagi saya game ni best. Cumanya apa yang saya suka, Kawasaki Frontale punya defensif. Mereka punya defensive structure memang really good. Mereka bermain dengan bagus. Di second half mereka sit deep and low block. Mereka banyak memenangi aerial duel. Banyak hantaran-hantaran lintang dilakukan. Pop tanduk keluar. And JDT nak shoot dia luang kotak penalti, mereka tutup ruang. So benda tu positif untuk Kawasaki Frontale. Memang mereka ready lah untuk bertemu dengan pasukan JDT. Dan dalam pada masa yang sama, mereka pun dah jumpai kelemahan di bahagian pertahanan. Macam saya cakap tadi pasal Matt Davis. Tengok bagaimana corak mereka berserang kanan ke kiri. So benda tu memang mereka agak efektif. Cumanya striker mereka tak function lah. Gomez dengan Leandro tak function. Itu yang membolehkan mereka tak eager ataupun tak boleh nak score dengan begitu banyak. Marcinho pun keluar. Lepas tu kalau tak, mungkin Marcinho akan bagi something yang lebih berbahaya lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Comeback stronger next game lawan Biji Patumah untuk JDT. Dan good luck untuk Kawasaki Frontale. Assalamualaikum.